Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, kita pergi kepada perkara yang ke-21. Tuduhan terhadap wanita dan lelaki yang suci. Tuduhan ni mana tuduhan melakukan maksiat berzina terutamanya, ada hukuman dia. Kita tengok Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya mereka yang menuduh wanita yang suci lagi tidak pernah terlintas di hatinya melakukan kejahatan, lagi yang beriman, dilaknat mereka di dunia dan di akhirat, bagi mereka azab yang besar. Surah An-Nur ayat 23. Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahawa dilaknat orang yang menuduh zina ke atas wanita yang suci lagi beriman dengan dan dikenakan had qazaf, iaitu 80 kali suratan dan gugur hak penyaksian. Tuduh orang bukan senang. Dia sebut dalam ni cerita tentang wanita yang suci. Dalam perbahasan tafsir, para ulama mentafsirkan siapa sahaja daripada kalangan mereka yang suci, yang dituduhkan, yang dikaitkan dengan hukuman zina, maka sama dipanggil qazaf. Apa zina? Bukan zina saja, zina, liwat, hubungan sejenis, perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki, hubungan bermain jenis-jenis, dituduh dengan perkara-perkara. Sebab tu dia termasuk dalam zina semua. Dituduh dengan perkara yang dikaitkan dengan zina tu sekalian, yang dikatakan zina. Maka tuan-tuan sekalian, orang yang menuduh itu perlu disebat 80 kali sebatan. Kenapa tuduh pun kena juga? Tuan-tuan tengok, saya sebut tadi kan, ni hebat. Allah bukan mudah nak jatuhkan hukuman kepada seseorang dah. Hatta nak jatuhkan hukuman tu sampai tahap Sayyidina Umar nak jatuhkan kepada hukuman seorang pezina, datang mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, dia ni berzina. Rasulullah kata apa? Umar, kamu pergi cari bukti dia berzina ke tidak. Cari bukti, dapat dah bukti, ya Rasulullah, dah ada bukti. Umar, kamu cari lagi bukti. Betul ke entah-entah dia kena paksa, entah-entah orang yang saksi itu juga kena paksa? Kau pergi tanya semua. Maka Nabi tak terima lagi, walaupun ada bukti, ada saksi. Pergi tanya lagi. Umar pergi tanya lagi, sampai Nabi, ya Rasulullah, memang betul dia berzina. Maka Nabi kata, kalau betul tak apa, cuma Umar, kamu ingat, menyesal kerana tidak menghukum lebih baik daripada kamu menyesal setelah kamu menjatuhkan hukuman. Nampak Nabi sebut? Kalau Nabi sebut jatuh tak sekat, Nabi sebut nak gambarkan, menjaga, nak menjatuhkan hukuman itu bukan mudah. Bukan mudah. Itu sebab Islam nak jaga. Sebab tuduh-tuduh tu jangan main. Perempuan sendiri datang jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, aku berzina. Rasulullah kata, mana bukti? Ni, anak dalam kandungan aku. Nabi kata, kamu balik biar kamu mengandung dulu. Tak mengandung, Nabi kata, selepas kamu bersalin baru jumpa aku balik. 9 bulan kandung, beranak, tuan-tuan sekalian. Lepas beranak buat baby, ya Rasulullah, aku dulu perempuan yang mengaku pada kamu berzina. Ni baby aku dah lahir dah. Nabi kata apa? Balik, kamu susukan anak kamu tu sampai 2 tahun. Tuan-tuan nampak sekarang, bukan mudah Nabi nak jatuhkan hukuman, walaupun dia mengaku. Kenapa? Kan dia dah mengaku, tak payah saksi, tak apa. Tak mungkin pengakuan dibuat kerana dia terdesak duit. Mungkin pengakuan dibuat kerana dia diugut oleh seseorang. Itu semua diambil kira oleh Islam. Bukan mudah, tuan-tuan. Bukan mudah. Sebab bila kita kaji tentang hukum Islam, bukan Islam ni terlalu mudah untuk menjatuhkan hukuman kepada orang. Tapi kita mudah nak bercakap, oh Islam ni mudah sangat nak hukum. Dah. Kena belajar tengok betul ke Islam mudah menghukum. Kalau dah tepat kamu buat kesalahan, itu bukan mudah menghukum, itu ketetapan hukum. Memang kena kepada kamu. Benda yang kamu lakukan mesti ikut apa yang telah kategori ataupun syarat yang ada dalam Islam. Kalau salah ni syarat dia nak dituduh supaya dikatakan dia bersalah, ada syarat. Bukan syarat benda betul je. Orang salah tu pun ada syarat. Saksi nak tuduh pada berzina, 4 orang saksi. Siapa 4 saksi? 4 saksi mesti lelaki. Perempuan tak boleh. Kalau perempuan yang nampak, perempuan dia punya sama macam lelaki. Satu lelaki ibarat seperti 2 perempuan.
Kalau semua perempuan jadi saksi, nak ada 8 orang saksi daripada kalangan perempuan. Seseorang yang nak dituduh berzina. 8 orang nak cari mana? Tak payah tuduh. Dah dia berdosa, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Hukuman Allah tak lepas. Saksi 4 orang lelaki cukup syarat. Seorang rabun, biasa pakai spek, hari itu tertinggal spek, maka ada kecacatan, maka saksi tidak diterima. Sebab tak cukup 4, sebab seorang tak cukup syarat. Nampak tak? Cukup 4 saksi, mata cerah terang benderang belaka. Seorang daripada saksi pernah lupa, pernah sekali jadi penyakit lupa, maka gugur penyaksian terhadap diri dia. Kita nampak? Jangan. Oi, payahlah Ustaz. Memang payah. Kau ingat apa Islam? Kerja balik batu ke orang je. Jangan. Kalau 4 saksi tu mata terang benderang, beriman, bagus belaka, tanya pula setiap kamu ni, kamu nampak berzina sungguh tak? Nampak? Apa kamu nampak? Takkan tu pun nak tanya. Dak nampak zina ni, dia ada had, dia kata zina. Ada had, dia kata hukum zina yang boleh jatuh hukuman rajam. Ada had. Bukan pakai zina ni. Nampak kaki bertindih-tindih. Siapa kaki tu? Laki mana perempuan? Perempuan kat bawah, laki kat atas, bertindih-tindih. Kaki je bertindih. Nampak kaki je. Tak dikira berzina. Kaki tindih tak zina. Zina, tetapi zina yang tidak menjatuhkan hukuman rejam, berdosa juga, dia kena denda dan sebagainya. Dan macam mana nak kata zina betul? Kamu nampak betul. Nampak betul masuknya hasyafah ke dalam faraj wanita. Masuk betul. Masuk betul. Tepi-tepi tak zina. Ini kau fiqah ni. Tak zina. Masuk betul. Kamu nampak betul? Nampak. Jelas masuk kepala atromen tenggelam. Zina. Okey, lepas saksi pertama. Yang kedua nampak macam tu juga ke? Tak nampaklah masuk, tapi nampaklah rapat-rapat. Hilang satu saksi. Tinggal 3, tak sah semua. Tengok mudah ke nak tuduh orang zina? Dah. Jangan ingat bila Islam merintah Islam, seorang rejam, lepas tu rejam. Tiap-tiap hari kerja rakyat rejam orang je. Tak, tuan-tuan. Bukan mudah nak melakukan hukuman. Ini hebatnya Islam. Nampak? Allahu Rabbi. Bila kita kaji tentang Islam, kita nampak bahawa hukum Islam datang bukan tujuan nak hukum, untuk nak memberi peringatan dan nak menjaga manusia. Kenapa kena ada jaga? Itulah Islam. Tuan-tuan tengok salah satu di antara hukum Islam apa? Maqasid syariah datang dengan tujuan nak jaga apa? Jaga keturunan. Al-hizbun nafs, jaga nasab, supaya tidak berlakunya penzinaan kepada anak-anak yang dilahirkan. Kalau tidak, satu keturunan. Allah. Sebab nak menikah anak pun kena jelas. Siapa yang nak dinikahkan, siapa yang perlu jadi wali, siapa yang perlu jadi saksi. Jangan tangkap muat je. Dia ada menjadi akibat kepada rumah tangga seseorang apabila ada perkara yang cacat cela tu ada. Yang main tuan-tuan. Islam ni dia punya kiraan dia terlalu halus. Halus bukan tujuan menyusahkan. Halus tujuan bukan untuk mudah nak menjatuhkan hukuman kepada manusia.